Kita tengok semula. Bab mas kahwin. Sadaq maknanya mas kahwin. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Salamah, katanya, saya bertanya Aisyah tentang mas kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, 12 uqiyah setengah. Faqultu, 12 uqiyah dan nush. Saya tanya dia, apa itu nush? Jawabnya, setengah uqiyah, yakni 12 uqiyah setengah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Ajfa As-Sulami, katanya Umar bin Al-Khattab pernah berucap, beliau berkata, yakni dalam ucapannya itu, ingatlah, jangan kamu melampau berlebih-lebih dalam mas kahwin orang-orang perempuan. Sekiranya ia merupakan suatu kemuliaan, penghormatan dalam dunia ini, atau ia merupakan ketakwaan di sisi Allah, nescaya orang yang paling layak dengannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan kepada seseorang perempuan atau kepada mana-mana isterinya sebagai mas kahwin, dan tidak pernah juga diberikan kepada mana-mana perempuan dari kalangan anak-anaknya sebagai mas kahwin lebih daripada 11 uqiyah, lebih daripada 12 uqiyah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Urwah, daripada Ummi Habibah, bahawa beliau dahulunya adalah isteri kepada Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah mati di bumi Habasyah, lalu Najasyi mengahwinkannya dengan Nabi SAW. Diberinya mas kahwin bagi pihak Nabi SAW sebanyak 4,000, dan Najasyi mengembalikan Ummu Habibah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Syurahbil bin Hasanah. Abu Daud berkata, Hasanah ialah ibunya, bukan ayahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zuhri bahawa Najasyi telah mengahwinkan Ummu Habibah binti Abi Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mas kahwin sebanyak 4,000 dirham. 4,000 dirham. Beliau menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Bab qillatil mahri, kekurangan atau sedikitnya mas kahwin, ataupun dalam setengah nuskhahnya aqallil mahri, jadi mas kahwin yang paling sedikit, paling kurang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nampak pada Abdurrahman bin Auf kesan za'faran, ini warna za'faran itu di baju dia. Terus Nabi SAW bertanya dia, apa ni? Mahyam, apa ini? Apa ni? Qala, dia jawab, wahai Rasulullah, saya telah berkahwin dengan seorang perempuan. Saya telah berkahwin. Rasulullah SAW pun tanya, berapa mas kahwin kau berikan kepadanya? Ma asdaqtaha, berapa mas kahwin kau berikan kepadanya? Jawab dia,
Jawab Abdul Rahman, iaitu seberat nawat, seberat nawat min zahab. Apa ni, salah satu maknanya lah, kemudian kita akan bincangkan, iaitu seberat sebiji butir, biji kurma tu, emas. Seberat itulah, ataupun sebanyak itulah emas. Dengan syaratnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa memberikan mas kahwin kepada seseorang perempuan mil'a kaffai, sepenuh dua tapak tangannya, berupa sawit, sesagun atau tamar, serauk gitu, faqad istahalla, dia telah halal. Mana bergaul dengan perempuan itu sudah sah dah maksudnya. Abu Daud berkata, Abdul Rahman bin Mahdi meriwayatkan hadis ini daripada Salih bin Ruman, bukan daripada Musa bin Muslim bin Ruman, tapi daripada Salih bin Ruman, daripada Abi Zubair, daripada Jabir, secara mauquf. Jadi sebagai hadis mauquf, tidak seperti hak tadi. Hak tadi itu marfu'. Mana Jabir menceritakan bahawa Nabi gini kata, itu marfu'. Jadi dalam riwayat Salih bin Ruman ini bukan disebut Nabi kata, tetapi Jabir kata. Itu mauquf maksudnya. Abu Asim meriwayatkannya daripada Salih bin Ruman, daripada Abi Zubair, daripada Jabir, katanya kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu nastamti'u, beristimta', berkahwin secara mut'ah dengan mas kahwin berupa makanan segenggam, segenggam, ala ma'na al-mut'ah, yakni sebagai kahwin mut'ah. Qala Abu Daud, Ibnu Jurayj meriwayatkannya, yang meriwayatkan hadis ini daripada Abi Zubair, daripada Jabir, sama dengan makna hadis Abi Asim tadi. Tak apa, kita tengok semula. Babus sadaq. Sadaq daripada sadaqah. Sadaqah makna benar, betul. Dia tambah sikit-sikit lah. Ini makna bahasa Arab ni, dia ada keaslian dia tu. Dia ada akar umbi dia. Tidak seperti bahasa-bahasa baru. Lama juga seperti bahasa kita ni, lama dah, tetapi tidak sedalam bahasa Arab. Sebabnya kalau kita tanya, tak boleh nak royak. Tak boleh nak royak. Bapa dipanggil gini, bapa panggil gini, bapa kata gini. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Misalnya sadaq, apa siapa dipanggil sadaq untuk mas kahwin? Dia ada, kita boleh cari punca dia. Kalau dalam bahasa Melayu misalnya kita kata, cuba royak, apa sebab rumah tu orang panggil rumah? Sebab tak boleh, tak tahu. Gitu je lah. Apa rumah tu orang panggil rumah? Apa kaki ni orang panggil kaki? Tak boleh ke kalau kata orang lain? Kesesuaian kok mana tu ya? Kaki tu disebut sebagai kaki, dipanggil kaki. Rumah tu disebutkan sebagai rumah tu. Kok mana kesesuaian dia? Tak boleh nak ayat. Daripada situlah bagi ahli bahasa, pengkaji bahasa, dia kaji, menunjukkan mana tidak dalam lah bahasa tu. Dia tak pergi sapa kosu. Ini menunjukkan bahawa perkataan itu bukan perkataan asal bahasa tu. Sebab apa? Ahli bahasa tu sendiri tak tahu. Aku mana-mana. Tapi berbeza dengan bahasa Arab. Kalau sadaq, dia bahasa Arab dia adalah kaedah dia ni.
Perkataan ni asalnya 3 huruf. Jadi sadaq ada alif tambah sa. Dia panggil huruf tambahan tu maklum, ada 10 huruf tambahan. Mana hak asal 3. Misal hak asal sadaq ni kan dia sad dal qaf. Sadaqah tu asal dia, atau sidq. Kalau masdar dia sidq, 3 juga. Jadi apa ni mas kahwin ni orang panggil sadaq? Sebab dia ada kaitan dengan makna asal dia. Mas kahwin ini membuktikan bahawa seseorang itu betul-betul sidq, mana betul, benar-benar sengoti no kepada seseorang perempuan, sehingga dia sanggup. Kalau buat keluar piti, kata kamu kena buat keluar, dia sanggup. Tanda kesediaan dia, tanda kebenaran, kesungguhan dia, hak sengoti kehendak dia. Itu kau tu kesesuaian dia. Sebab tu orang panggil sadaq. Cuma dia tambahlah alif sa untuk memberi makna yang lain daripada makna hak asal tu, makna tambahan tu. Supaya juga sedekah. Sedekah, kita kata sedekah. Buat apa sedekah tu? Buat apa sedekah tu orang panggil sedekah? Supaya juga. Cuma tu yang tambah ta di akhir dia. Hak asal dia 3 juga. Sa dal qaf. Orang yang pakai sedekah tu, dia membuktikan bahawa dia betul-betul percaya kepada pahala yang Tuhan janjikan. Dia ada makna betul juga, benar-benar ada makna tu juga. Kita boleh royak apa sedekah tu orang panggil sedekah, apa mas kahwin tu orang panggil sadaq dalam bahasa Arab, boleh royak. Tapi kalau kita tak boleh, situ kekurangan dia nampak. Mana bahasa-bahasa ada, perkataan-perkataan yang ada tu bukan asli hak kita, tapi daripada lain. Kalau kita tak, selagi kita tak tahu tu, tak akan tahu ke mana-mana. Tak akan tahu. Begitulah. Banyak benar lah. Banyak benar lah benda-benda lagu ni. Baiklah. Itu sebab itulah cuba kita perhati, kalau mana ada kitab ni boleh. Nombor 3 tu dia buat nombor 3, babus sadaq, nombor 3 tu. Nombor 3, summiya bihi, dinamakan mas kahwin itu dengan sadaq li'annahu yazharu bihi, kerana dengannya nyata sidqu mailir rajul ilal mar'ah, kebenaran, kecenderungan lelaki kepada perempuan itu. Dia ada ke mana kebenaran, sidq, benar, sungguh, sengoti. Mana ada. Itu kita nampak bahasa tu memang bertamadun, berakar umbi, dalam, memang asli, memang asli. Hak dia, pokok dia sendiri pun boleh cek. Tengok makna dia gini. Riwayat yang pertama, iaitu Abu Salamah tanya. Abu Salamah ni anak kepada Abdul Rahman bin Auf lah. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, anak murid, salah seorang anak murid Aisyah yang istimewa. Daripada kecil lagi, maknanya Aisyah didik dia ni. Dia tanya Aisyah tentang mas kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mas kahwin Rasulullah sendirilah nikah dengan bini-bini dia sebanyak mana? Dia kata, Aisyah jawab, 12 uqiyah setengah. 12 uqiyah setengah. Wal uqiyah 40 dirhaman. Satu uqiyah menyamai 40 dirham. Menyamai 40 dirham. Jadi jumlah 12 uqiyah setengah tu 500 dirham. Kalau kita kira lah ni, tempat kita ni pun guna juga dah kan, dirham, dinar, guna juga, dipopularkan, jadi dekat sikit lah, kalau tidak jauh sangat. Berapa je? Kalau kita lah ni, 1 dirham 25 riyal. Gitu kira.
Itulah 25 riyal. 1 dinar dekat dengan 1,900 lebih lah. Gitu. Jadi 500 dirham. Lepas tu dia mari hadis Umar pula. Umar pernah berucap, dia kata, ingat, jangan kamu melampau-lampau lebih-lebih dalam meletakkan mas kahwin perempuan tu anak kamu, kau adik kamu, kau siapa, kau ikutlah. Jangan berlebih-lebih. Kalaulah kemuliaan seseorang perempuan tu terletak pada, lebihnya seseorang perempuan tu letak pada banyaknya mas kahwin dia, tingginya mas kahwin dia, atau ini menunjukkan ketakwaan seseorang itu. Kalau bui banyak mas kahwin, makna dia lebih bertakwa. Kalaulah gitu maksud dia, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih patutlah, dia lebih banyak lagi kena bui. Tapi tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ataupun anak-anak dia, mana-mana anak dia, tidak lebih. Paling banyak pun 12 uqiyah. Sebab tadi 12 uqiyah paling banyak. Ini dikecualikan Ummu Habibah seorang. Ummu Habibah. Sebab apa? Sebab dalam riwayat kemudian tu disebutkan 4,000 dirham. 4,000 dirham. Jadi bukan 500 dirham, tapi 4,000 dirham. Hak tu kecuali. Jadi hak Sayyidina Umar riwayat ni hak kebanyakan, tidak termasuk hak tu. Nak kata dia tak tahu, tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Jadi kita kata dia sebut ni hak kebanyakan. Satu. Yang kedua, dia sebut ni hak Nabi SAW bagi sendiri. Adapun hak tu Ummu Habibah tu bukan Nabi bagi, Najasyi bagi. Najasyi bagi pihak Nabi. Dia tu sukarela dia bagi mas kahwin, bukan hak Nabi. Kalau hak Nabi setara tu je. Setara tu je. Menunjukkan tidak banyak lah, tapi tidak banyak pun banyak juga. Tidak banyak pun. Tapi dalam Quran sebut, lebih banyak lagi. Padahal kalau lebih banyak pun boleh. Lebih banyak 1 juta kau misalnya kita kata, dah kalau kaya boleh. Atau kalau 1 juta bilangan, 1 juta Indonesia ada tak? Tak ada sebanyak mana. Kalau 1 juta Indonesia. Kalau kaya, tak ada jadi masalah. Sebab tu dalam Quran sebut wa ataitum ihdahun qintara fala ta'khudhu minhunna syai'a. Mana kalau kamu bagi mas kahwin tu sejumlah harta yang besarlah, banyak, kamu tak boleh ambil bila sudah bui kepada seseorang perempuan itu sebagai mas kahwin. Mana dia sebut qintar di situ. Mana banyaklah tu, jumlah yang banyak, besar. Bukan dinar, tidak. Lebih lagi daripada tu, lebih besar lagi. Sebab itu ada perempuan yang kritik Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar kata gini, dia kata, apa yang kamu kata gitu, sedangkan Allah SWT kata boleh kalau lebih lagi. Jadi Umar pun senyap, tak kata apa. Jadi Sayyidina Umar pun dia bukan kata tidak harus. Kalau lebih tu, kalau 1 juta pun, bukan tidak, 2 juta pun, bukan dia nak kata tidak harus. Cuma dia nak ayat hak lebih molek. Harus tu pun memang harus. Dia tidak menafikan hak Allah Subhanahu Wa Taala kata qintar itu. Dia tidak menafikan hak itu. Cuma hak dia sebut hak molek. Jadi tidak terletak sebenarnya jaminan kebahagiaan kemudian hari itu pada banyak atau sedikitnya mas kahwin. Tidak terletak di situ. Bahkan dalam hadis ada sebut, kau sedikit mas kahwin tu kau berkat, kau molek. Kau molek. Sebab itulah dia ajar kepada kita tidak banyak. Itulah Sayyidina Umar kata ni, kalaulah ia ni menjadi tanda kemuliaan kepada seseorang perempuan, jadi Nabi patut memuliakan, dia memang memuliakan, tapi dia tidak buat gitu. Bukan tanda kemuliaan seseorang itu ataupun perempuan
yang diberikan sebagai mas kahwin itu tidak tanda kemuliaan kepada semua. Begitu juga tidak merupakan ketakwaan kepada seseorang yang bagi banyak. Kalau dia tu tanda ketakwaan, tentu Nabi buat. Ini menunjukkan banyak benda harus boleh buat gini pun boleh, buat gini pun boleh. Tetapi kalau kita cari hak sunnah, hak Nabi SAW sendiri buat, kita jaga hak tu lebih baik. Itulah dalil kesimpulannya yang kita boleh buat. Memang kita kata Nabi SAW buat gini, lagu ni boleh juga kan dalam semaya. Misalnya dalam semaya tu saja tu berapa banyak hak bercanggahnya. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Tapi kalau kita ikut hak Nabi, hak tu lebih baik. Hak lebih baik, iaitu hak ikut Nabi. Ikutlah dalam bab gapo-gapo pun. Termasuklah dalam bab mas kahwin ni. Jadi bagi Sayyidina Umar, dia faham wa ataitum ihdahunna qintara. Qintar di situ menunjukkan harus, bukan menunjukkan lebih baik. Hak lebih baiknya hak Nabi buat. Lagu tu lah. Jadi anak dia pun lagu tu juga. Hak afdalnya gitulah. Jadi kalau hak Sayyidina Umar Rayak ni benda molek, dan dia berlandaskan hak Nabi SAW buat. Kalau kita berlebih-lebih, dia akan jadi lagu lain. Dia akan jadi lagu lain. Dia mungkin akan timbul fenomena orang tak boleh menikah. Tak boleh menikah, boleh jadi. Lambat menikah, boleh jadi juga. Takut menikah, boleh jadi juga. Bahkan kalau orang kafir buat lah, kalau negara-negara barat ni, menikah tu satu perkara. Lepas tu kalau cerai tu kena bayar pula sekian-sekian banyak, lagi takut, lagi tak safe menikah. Sedangkan menikah itu satu kemuliaan. Nak memelihara diri daripada perkara yang tidak baik, menikah itulah jalannya, jalan yang halal. Tapi dengan adanya benda-benda ni, kalau melampau-lampau dan sudah jadi budaya, dia memang tak molek lah. Larilah daripada maksud asal. Walaupun boleh banyak pun, tapi jangan lebih-lebih. Itulah maksud Sayyidina Umar tu. Lebih-lebih tu sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Kita boleh tahulah lagu mana kita berasa hak lebih tu, hak terlajuk tu, lagu mana. Jadi kita tak boleh buat sebagai satu ketetapan. Benda ni dia bergantung kepada uruf. Misalnya kalau perkiraan masyarakat kita, masyarakat kita ni kalau berdasarkan makan gaji, kalau kita kata berdasarkan makan gaji, takkanlah mana kalau kita kata dia tu gaji 5,000 sebulan, katakanlah perempuan itu gaji 5,000 sebulan. Jadi mas kahwin dia tu mana kurang. Kalau kita kata 10,000 baru 2 bulan. 2 bulan dia kerja, mana tak ada suatu keistimewaan sangat. Sedangkan maksudnya nak istimewa. Sebab tu ramai juga sekarang ni 10,000 ke apa dia. Jadi dia kira kot tu. Tapi kalau kita mengambil kira, tidak mengambil kira dari segi gaji, mungkin berat kepada umum, masyarakat umum. Mungkin berat gitu. Jadi hak ni tak boleh nak tentu. Kalau orang ambil kira hak tu pun, ya boleh jadi juga, tidak salah juga, tidak jadi banyak 10,000 tu. Sebab apa? Gaji dia sendiri sebulan tu, katakanlah 5,000 tu pun sikit. Tak apalah kita kata 5,000. Jadi 10,000 tu 2 bulan. Jadi benda tu kena ambil kira. Dia uruf, dia serahkan kepada uruf masyarakat yang menentukan benda ni. Kadang-kadang tak ada rega sangat, jadi pun tak boleh juga.
manusia ni. Dia merasa tidak payah, boleh tidak payah pun nak lepas pun tak payah juga. Gitu. Dengan sebab itu ada upacara ni nampak. Jadi kalau nak tinggal tu jadi malu, jadi banyak perkara lah kena mikir. Melera tu, melera ni habis banyak mana dah, semua orang tahu. Wah, bukan main susah. Jadi kesusahan tu dia jadi mengikat, menyusahkan untuk lepas dari satu sudut. Dari satu sudut, itu hikmahnya. Jadi kalau kita mudah-mudah sangat, boleh jadi nak lepas pun mudah. Jadi lepas tu cerah tu seksa dah. Lepas tu dari segi boleh gapa-gapa pun tak lihat gapa satu. Apa kena ambil kira pula dari segi barang. Kalau kita kata nak baik wah lah, dah moga sunnahnya ada walimah tu, dan sebagainya, nak beli gotu ni barang berapa, nak beli katil tu saja tu berapa ribu dah. Kan? Jadi kalau murah-murah nak ke mana? Lembu seekor berapa? Kena ambil kira berlaku. Jadi itulah benda dia serahkan kepada uruf benda ni. Tetapi asasnya janganlah siapa jadi susah. Kalau kita tak seri benarnya, orang jadi tak boleh menikah, payahlah nak menikah. Bapa tak menikah lagi, misalnya kita tanya, umur 35 dah, tak ada biti lagi. Ini fenomena masyarakat ni. Tak ada biti lagi. Pasal nak mas kahwin pun tak cukup lagi. Usah kau nak buat rumah, nak buat kau ni. Kalau setengah-setengah negeri ni orang Islam lagi teruk. Kalau selagi tak siap rumah, tak ada rumah, selagi tak ada kenderaan, tak ada gitu gini, mu tak boleh nikah lah, pendek kan. Okay? Jadi susah benar tu. Mana sesoalannya benda ni kena orang kaya baru boleh. Sedangkan dalam Quran kata, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dia sebut mana nikah ni bukan untuk orang kaya saja baru boleh. Kalau mereka tu sesak, Tuhan akan berikan kekayaan dengan sebab nikah bawa rezeki. Jadi kita jangan ambil kira hak dulu masa nak nikah tu susah sangat. Jadi kena kaya. Tapi kadang-kadang yang berlaku dalam masyarakat Islam ni, terutamanya kalau luar-luar negeri Arab, parah benar. Ya susahnya sama dia. Susahnya tu diri lah. Bukan lelaki saja, yang perempuan tu menjadi janda tua. Janda tua. Anak dara tua. Jadi andar tu. Pasal apa orang tak masuk? Nak masuk lagu mana kena siap dengan kereta, dengan rumah ke apa. Sebuah rumah berapa reganya. Jadi ini semua menghalang. Jangan kita balik perempuan pun jangan berasa sedap hati kalau dengan letak mahal tu jadi soho. Jadi kita jangan fikir gitu. Mungkin orang yang nak ke dia tu senang, dia bolehlah mengatasi masalah. Tetapi orang ramai-ramai ni lagi lagu mana? Kalau pakat duk turut lagu tu susah. Akhir sekali tak menikah. Bila tak menikah, lonjakan perasaan manusia tu, keinginan dia tu ada, boleh berlaku benda-benda yang tak boleh. Tu tak sih. Tu tak sih. Akan berlakulah perzinaan. Lepas tu bila berlaku perzinaan pula, apa akan jadi akibatnya? Kalau dari segi hukumnya kena begini-gini kan teruk. Dengan sebab itu, inilah Sayyidina Umar kata, jangan terlajak. Jangan berlebih-lebih dalam meletakkan mas kahwin. Biar sederhana, pada-pada lah, munasabah, biar fikir munasabah. Biar fikir munasabah. Tak ada jaminan. Kita duduk tengok pun hak mana bagi mas kahwin banyak tu pun tidaklah kata kekal. Berapa ramai hak kau banyak tu kau cepat je. Nak perjalanan rumah tangga. Jadi tak ada jaminan semua ni. Tak ada jaminan. Yang sebenarnya hak moleknya mengikut sunnah lah. Hak paling ringkas tu paling molek. Nabi SAW pun akan datang, kita akan jumpa. Jadi orang nak nikah dia kata ada ke mana? Tak ada ke satu, ada kainnya. Lagu mana kalau bui mas kahwin kainmu tu takkan ada kain lah, takkan nak telanjang. Lagu mana? Mas tahu tu Nabi kira bui. Tak ada ke apa satu, padang ke apa dia.
Ada kepandaian apa dia? Tak ada. Lepas tu Quran ada apa dia? Saya ingat surah ni cukup. Setara tu mudahnya. Setara tu mudah, tapi kadang-kadang dia jadi kau payah capuk dengan nak menunjuk gapo, nak menunjuk, nak megah-megah gapo tu. Akhir sekali hilang lah hikmah Islam. Hak asal hilang. Tak apalah. Ini seterusnya riwayat daripada Urwah, daripada Ummi Habibah, dia ni dulu annaha kanat tahta Ubaidillah ibn Jahsh. Dulu dia jadi isteri kepada Ubaidillah bin Jahsh. Jadi tahta tu isteri lah. Dia ni di bawah Ubaidillah bin Jahsh. Jadi ini menunjukkan lelaki itu lebih, lelaki itu yang ketua keluarganya, sesuai dengan ayat Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' pun ialah juga waktu. Sebab itulah dikatakan ni orang bawahan, ni orang atasan. Jadi lelaki itu dia atas daripada perempuan, dia menguasai perempuan, dia ketua dalam keluarga tu. Jadi dia guna perkataan tahta lah. Asal makna tahta tu makna di bawah Ubaidullah bin Jahsh. Maksudnya dia dulu adalah isteri kepada Ubaidullah bin Jahsh. Suami dia mati di bumi Habsyah. Najasyi mengahwinkan Ummu Habibah tu dengan Nabi SAW. Dabui mas kahwin kepada dia bagi pihak Nabi 4,000 bagi mas kahwin. Jadi hak ni satu perkara. Dalam riwayat Abu Daud ni tak ada sebut, tapi dalam setengah-setengah riwayat, misalnya dalam Musnad Imam Ahmad, ada sebut bahawa Ubaidullah bin Jahsh ini dia mati sebagai orang Kristian. Dia masuk Kristian, masuk agama Kristian. Jadi macam-macam lah cerita tu, macam-macam lah ceritanya. Antara ceritanya iaitu Nabi kesian lah dia, Nabi kesian lah. Sebab tu Nabi nak menghiburkan hati dia, nak menenangkan dia tu, Nabi jadikan dia tu sebagai isteri. Macam-macam lah ceritanya. Sebenarnya tidak begitu. Sebab tu kita tengok sini kan, dalam kitab ni muka surat 123, cuba tengok bawah tu, dia berhijrah bersama suaminya ke bumi Habsyah pada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua tu hijrah ke Habsyah lah, maksud yang kedua. Dia ada hijrah yang pertama, ada hijrah yang kedua. Jadi hak tu tak berapa terang tu. Kalau ada hak kita serupa dengan hak ni, kena baiki. Fatadarra biha atau fatadarrabaha, bukan silap itu. Fatanassara, itu sepatutnya. Fatanassara biha, kena baiki. Jadi di sana dia jadi masuk Kristian. Masuk Kristian. Jadi hijrah yang kedua, hijrah yang pertama ke Habsyah ni berlaku sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebelum lagi. Ini pada tahun yang keempat, kelima kenabian. Tu berlaku hijrah ke Habsyah. Jadi Kristian. Jadi hak ni hak dalam kitab ni, dalam syarah ni terpengaruh lah. Terpengaruh dengan riwayat tu. Hak kata jadi Kristian. Dan ramai orang-orang yang duduk sebut-sebut ni hak ni. Pasal apa dalam kitab? Ialah ulama sebut ke? Ulama. Takkan dia sebut tak betul. Gitulah duk main buah tu semua. Dak, ulama sama-sama mana pun dia boleh salah. Dia boleh salah. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan sejarah yang tersebar dengan meluas dalam masyarakat. Kadang-kadang benda tu puncanya hadis juga, tapi orang tak cek molek hadis tu setara mana. Tu punca. Punca tersebar sesuatu cerita yang tak betul dalam masyarakat ni. Kadang-kadang kalau kita nak kira dari segi hadis, ada juga hadis. Cumanya orang tidak cek molek hadis tu setara mana. Bolehkah dengan hadis itu sampai kita nak kata seorang sahabat ni masuk Kristian? Boleh? Besar tu.
Mana kita tuduh dia tidak Islam, murtad lah. Besar tu. Bukan benda kecil-kecil. Hadis tu hadis dhaif. Dalam sanad dia ada Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah, perawi dhaif. Jadi tak boleh pakar benda lagu ni. Dia bercanggah pula dengan hadis Bukhari. Hak tu lah hak mula-mula sekali dalam Bukhari tu, mula-mula dalam apa di Kitabul Wahyi. Hiraqlu tanya Abu Sufyan tu kan dalam peristiwa tu, adakah orang yang masuk Islam ni bila masuk Islam ni dia tubik daripada Islam? Abu Sufyan masa tu tidak Islam lagi. Dia kata tak ada. Tak ada. Hak tu berlaku pada tahun yang ke-berapa? Selepas daripada hak ni, hijrah ni. Kalau ada, dia kata ada. Seorang Ubay bin Ka'ab. Boleh jadi bukti. Hak tu dalam Bukhari itu ada. Dia kata tak ada. Mana orang kalau masuk Islam zaman Nabi tu tak ada keluar. Dia kata gitu. Terutamanya setakat sekurang-kurangnya kalau kita kata pada masa peristiwa tu. Pada masa peristiwa ni. Dan peristiwa Abu Sufyan jumpa dengan Hiraqlu tu kemudian daripada ni. Dia tak ada sebut. Itu riwayat Bukhari. Bila riwayat yang dhaif bercanggah dengan riwayat yang sahih, kita kena ketepikan, tak boleh pakai. Apa lagi ini sampai kita kata seorang sahabat ni murtad. Jadi hak mana-mana Nabi nikah dengan janda tu, hak lain tu, hak tidak murtad tu Nabi kira lagu mana pula. Jadi kita duk letak tu atas asas yang tidak kukuh. Nabi kesian lah pasal suami dia masuk Kristian lah. Hak lain, hak lain tidak sabit tu. Dah mati, boleh lah nikah dengan orang lain. Siapa-siapa pun, hak mana-mana pun. Ataupun cerak, habis edah, boleh lah nikah dengan orang lain. Lepas tu, apa yang Nabi pilih dia? Tu ada hikmat dia lah. Apa yang Nabi kenal? Ada pula dalam riwayat Muslim. Kononnya, itulah antara riwayat Muslim yang dipertikaikan oleh ulama. Walaupun dalam Muslim, tapi tidak sahih. Imam Nawawi, orang tu orang ni kata tidak sahih. Pasal apa? Kononnya Ummu Habibah ni nikah dengan Nabi atas permintaan Abu Sufyan. Atas permintaan Abu Sufyan. Abu Sufyan minta, dan dia Islam, dia nak minta 2-3 kali. Yang pertama dia nak minta Nabi nikah dengan orang Arab yang paling comel. Itu anak dia. Anak dia. Nabi kata tak apa, boleh. Bila cerita tu? Abu Sufyan masuk Islam bila? Abu Sufyan masuk Islam bila? Lama selepas hijrah. Lama ulama mengatakan pada Fatih Makkah. Kalau katakanlah sebelum pada tu sikit. Ni cerita ni bila cerita? Lama sebelum hijrah ni cerita hijrah ke Habsyah ni. Pada tahun yang kelima kita kata, tahun yang keempat hijrah. Tahun yang keempat kenabian. Ni berlaku hijrah ke Habsyah. Sedangkan Abu Sufyan tu masuk Islam hijrah selepas hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah tu kemudian lagi daripada hijrah ni. Begitu. Jadi dia kata dalam riwayat Muslim tu Nabi terima. So lagi dia minta biar Nabi lantik dia jadi amir, jadi pemimpin. Nabi terima. So lagi dia minta yang ketiganya, dia minta biar Nabi ambil Muawiyah tu sebagai penulis wahyu, penulis Nabi. Nabi terima je. Kita sudah berhadah jumpa dah dalam Muslim lepas dah tu. Berhadah. Mana tak boleh. Banyak perkara tu hadis tu lemah walaupun ada dalam Muslim. Setengah-setengah orang dia kata ada dalam Muslim kat sahih belaka. Dia tengok molek, dia dalam syarah-syarah tu tengok molek. Ulama pertikaikan, di antara yang dipertikaikan dan diterima oleh ulama-ulama bahawa lemah. Tak kuat. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan sekian banyak riwayat dalam Bukhari, ada dalam Abu Daud, ada ni Najasyi.
mengahwinkan dia tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni kemudian kalau kita kata andaikan hak ni selepas hijrah tahun ketiga ke keempat hijrah Nabi, kalau kita andaikan begitu, sedangkan hak maklumnya hak mana-mana duduk Habsyah tu balik sebelum pada tu lagi, paling tinggi paling lewatnya balik pada tahun yang ke-7 hijrah. Kalau kita andaikan terima hak tu 7 hijrah, bukan tahun keempat kelima kenabian, tidak, tak apalah. Kalau kita terima hak 7 tu pun Abu Sufyan tidak Islam lagi pada masa tu. Macam mana dia nak minta? Nabi sudah nikah dah. Dan kalau Abu Sufyan tu minta tu pada dia Islam, apa tidak dia jadi tu Ali? Apa perlu orang lain jadi tu Ali? Apa perlu? Sama ada kita kata Najasyi ke ataupun orang lain lagi hak duduk di Habsyah tu, apa perlu? Dah hayah ada. Menunjukkan dia tidak Islam lagi. Kalau dia tidak Islam, dia minta lagu mana? Adakah syarat? Syarat saya baru akan masuk Islam kalau terima 3 kali. Ada sebut gitu? Kalau sebut gitu pun dah Nabi terima, mana kena selepas tu lah menikah. Sedangkan semua terima sebelum tu ke mana-mana. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, dia lah jadi wali. Apa orang lain? Itu antara benda yang tak boleh diterima. Yang keduanya, Nabi SAW dalam banyak hadis dia kata dia tak akan beri apa-apa jawatan kepada orang yang minta. Ni Abu Sufyan minta, macam mana dia beri? Bercanggah dengan dia duduk kata. Jadi sebenarnya benda-benda begini, walaupun ada dalam kitab-kitab yang besar, sebenarnya ini dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Muawiyah. Siapa gitu sekali, kita tidak baca molek ni tak perasan. Dia nak ayatnya Muawiyah ni jadi penulis wahyu ni, ayah dia minta, bukan Nabi SAW sendiri pilih. Menikah dengan kakak Muawiyah tu, Ummu Habibah tu pun kerana ayah dia minta juga, bukan Nabi kena. Mana setara tu je. Lepas tu nak bagi Abu Sufyan ni masuk Islam ni bukan ikhlas. Dia masuk Islam ni kerana ada jaminan juga dia akan dapat jawatan. Gitu seseolahnya masuk Islam dengan syarat. Adakah molek masuk Islam lagu tu? Ini sebenarnya serangan terhadap keluarga ni. Hadis tu dia tak boleh. Kalau kita terima lewat sekalipun selepas hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah pun dia sebelum daripada Abu Sufyan masuk Islam. Sebelum daripada Abu Sufyan masuk Islam, jelas tu. Tak lagi dah. Tapi kalau kita mengikut riwayat Al-Zahir di sini, mana lama sebelum pada tu. Cuma mungkin dia balik tu lewat sikit. Dia balik ke Madinah, lewat sikit. Kalau berdasarkan riwayat ni, mana lebih dululah nikah tu daripada Aisyah. Lebih dulu. Bahkan ketika Khadijah lagi duduk ada nikah tu. Sebab itu setengah ulama tak sepakat. Sebab apa? Sebab dia kira isteri yang keduanya Saudah atau Aisyah, antara dua tu lah. Kalau Aisyah yang kedua, Saudah yang ketiga. Kalau Saudah yang kedua, Aisyah yang ketiga. Dia pegang hak tu. Jadi Ummu Habibah ni kemudian. Jadi makna dia kata hak Najasyi kahwin ni makna selepas Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maknanya masih ada lagi orang hak duduk di Habsyah tu sampai ketika tu. Ada. Mereka lebih terima hak tu. Kalau kita terima hak tu sekalipun, maknanya balik sekali dengan Ja'far, sekali dengan Asma binti Umais dan lain-lain lagi, Abu Musa al-Ash'ari apa tu, mari ke Madinah pada tahun yang ke-7, yang ni selepas perang Khaybar. Ini mana tahun yang ke-7 hijrah lah. Kalau kita kata situ pun Abu Sufyan tidak Islam lagi. Abu Sufyan tidak Islam lagi. Jadi hak ni nak menghina, nak merendah-rendahkan Abu Sufyan, nak menyatakan Islam dia tu tidak ikhlas,
adalah cerita-cerita ni. Hak sebenarnya gitu. Dan sebab tu ulama tak sepakat, dia bercanggah dengan fakta sejarah yang diterima oleh semua. Berdasarkan hadis pun gitu juga, bahawa Nabi SAW menikah, yang menikahkan dia bukan Abu Sufyan, tetapi orang lain. Sama ada kita kata wali raja ke, seperti Imam Abu Daud sebelum pada ni pun buat mari dah ni bukti ni wali raja. Dia mari dah cerita Najasyi mengahwinkan Ummu Habibah. Atau kalau kita kata orang lain, keluarga dia Khalid bin Sa'id ke, macam-macam disebut oleh ahli sejarah, tak apalah, ke mana-mana pun tidak ayah dia. Jadi tak ada cerita tu tidak berasas sama sekali. Jadi dua perkara lah yang tidak berasas ni. Satunya hak dalam Muslim tu. Yang keduanya, Ubaidullah bin Jahash ni mati dalam keadaan dia tu murtad. Dia jadi Kristian. Sedangkan kalau kita tengok dalam riwayat Abu Daud dan lain-lain lagi, dia kata mata bi ardil Habasyah, gitu je. Tak ada. Cumanya seperti dalam syarah ni ada sebut, dia terpengaruh dengan riwayat tu yang tersebar. Jadi kadang-kadang apabila kita berinteraksi lah, kita kata dengan ulama-ulama ni, tak boleh juga kita nak telai belakang kok dia royak, tak boleh. Banyak perkara kena tapis juga. Dia orang hebat dah pun tidak ada jaminan. Kadang-kadang apabila kita kita bergantung dengan dia tu, dia jatuh parit, kita jatuh parit. Gitulah seseorangnya. Macam hak ni, tengok Khalil Ahmad Saharanpuri ni muhaddis besar. Nak rayaknya benda yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam ni, oleh riwayat-riwayat yang lagu tadi tersebar dengan meluas, hampir-hampir tak ada orang selamat. Kena sikit sebanyak. Agak-agak semua riba Nabi kata akhir zaman. Kalau tidak kena secara langsung pun debu dia kena juga, Nabi kata. Ni pun lagu tu. Lagu tu jadi. Sebab tu tidak pelik kalau kita kata orang ni kecek lagu tu, dia kata lagu tak pelik. Ni tak kira lah bapa ahli, dia pun kata lagu tu. Sebab kalau kita kaji perhati molek, punca dia mana? Tu je. Hadis Ibnu Lahiyah tu je. Duk kata. Seseolahnya benda ni fakta, betul lagu tu. Tak ada. Tak betul. Dengan hadis setara tu tak boleh kita nak hukum seorang sahabat yang telah berhijrah, mana tak kemah lagi sanggup berhijrah sampai setara tu. Tak kemah lagi iman, tak kejap molek lah hak Nabi tanam tu. Dah bercanggah dengan hak kita kata Abu Sufyan tu, hadis Bukhari tu tak lagi. Bila bercanggah kena ketepikan lah. Jadi dia beri mas kahwin 4,000. Jadi ini menunjukkan mas kahwin ni tidak ada ketentuan sebenarnya. Walaupun Nabi buat 12 ruqyah, tapi tidak ada ketentuan. Dari segi banyak sedikit tu tidak ada ketentuan. Nak banyak lagi pada ni pun boleh. Tetapi kena ambil hikmah asal tu lah. Sebab ginilah kita kata, orang kata orang lelaki tak boleh pakai emas, tak boleh pakai sutera, maka kita tak pakai tu. Setengah ulama dia ambil zahir gitu. Hak tu ya tak boleh. Kalau hak lain lebih mahal lagi tak apa. Emas putih dia kata, platinum, mahal lagi kalau kita kata. Ataupun hak lebih lembut lagi daripada sutera hak sebenar. Dari segi fiqh, hukum fiqh memang tak apa. Muka dia tidak emas, hak sebenar. Muka dia tidak sutera, hak tak boleh sutera. Tapi kalau kita pergi kepada hikmah agama, apa maksud Nabi tak beri itu, apa maksud? Kalau kita pergi kepada hikmah, kita nampak dah Nabi SAW tak seajar umat dia ni hidup dalam mewah. Dah kalau habis pitih situ, habis pitih di pakaian, di cicing, di benda-benda lagu tu, mana lagi pitih untuk nak kerja agamanya? Tak ada lah. Habis itu dia tak ajar hidup dalam mewah. Biar nampak kemewahan akhirat tu lebih. Biar buat reti, buat kebajikan, jangan habis pitih situ. Hak tu hikmat dia. Kalau kita nampak situ, jadi hak emas gapo ni, ini satu contoh saja.
Bukan maksudnya mah tu sendiri, maksudnya barang mewah, barang mahal. Hak tu barulah ada faedah. Tidak pegang dengan zahir saja, boleh ambil kesempatan untuk diri atas nama agama. Tapi kalau dari segi fiqh memang tak apa, dia bukan tidak mahal beratus kali ganda pun, dia bukan tidak sutera. Mahal lebih lagi daripada hak sutera sebenar. Dia kata tak apa, bukan tidak sutera, tapi maksud hak sebenar tu asal tu gap dia. Sebab itulah dalam Islam di mana kita kena perhati dua perkara, banyak tempat yang kena perhati dua perkara. Sebab tu haram kadang-kadang satu benda tu ia bukan haram dari sudut fiqh saja, ia haram dari sudut lain. Misalnya dengan musuh Islam, kalau kita nak boikot barang-barang dia sekarang, barang dia tu haram ke tidak? Tidak haram. Dapat kacang goreng, kita kata kacang goreng kau gapo-gapo, no, buah kau gapo-gapo, apa haram? Kalau kira sahih, iyalah gitu. Tetapi secara tidak langsung apabila kita beli, apabila kita terima hak dia, kita menyokong dia, kita beri pitih dia untuk sembelih saudara-saudara kita. Apabila fikir hak tu mana lebih berat daripada hak haram biasa, hak ni tidak kurang beratnya. Sebab itulah ulama-ulama daripada dulu lagi sampai sahabat lagi, benda halal kadang-kadang dia bakar, dia gapo, nak menunjukkan tak silap sudut lain, tengok dari sudut lain, bukan tengok dari satu sudut hak pekoh tu, tengok dari sudut lain. Bila tengok dari sudut tu, kita nampak ada kalanya kita tak boleh, kita tak boleh beli, kita tak boleh ambil terima hak dia tu atas rasa apa? Dari segi politik, bukan dari segi hukum. Haram tu dari segi politik, bukan haram dari segi hukum. Bila keadaan berupa, benda tu tetap halal, boleh beli pula. Hanya untuk sementara kita kata. Jadi boleh juga, ada jalan juga buat gitu, kalau melihat kepada hikmah maksud agama Islam. Sebab agama Islam ni dia bukan zahir gitu saja, dia ada tempat-tempat tu kita kena tengok, kita kena ambil. Cumanya kita tak boleh putus sebagai haram mutlak gitu, tak boleh lah. Haram serupa dengan haram yang Nabi sebut, tak boleh lah kata gitu. Tapi kalau tengok kepada makna dia, hakikat dia serupa juga. Dari segitu kita boleh haramkan juga. Oleh kerana kita tak boleh mana-mana dalam bab haram ni, tak bolehlah kata haram dari segi hukum syariat, cuma haram dari sudut ni gitu. Tak apalah. Dan Nabi SAW hantar dia apa ni? Najasyi hantar dia kepada Nabi, dan bukan nikosan ya. Ini hantar kepada Nabi bersama Surahbil bin Hasanah. Ini seorang sahabat panglima. Siapa ke zaman Sayyidina Umar ni panglima dia ni. Jadi Imam Abu Daud kata Hasanah tu mak dia. Sebab kata Surahbil bin Hasanah. Jadi bin Hasanah tu dalam kata Hasanah tu ayah dia. Tak, Hasanah tu mak dia. Ada kalanya orang ni dia dibinkan kepada mak dia, mengikut cara Arab ni gitu. Kalau kita tidak, kecuali masa talqin itulah bin kau mak dia, waktu tu. Tapi waktu tu tidak ada asas. Kalau nak kira dari segi penggunaan ni zahirnya, kita tak ada bin kepada mak, bin kepada ayah. Cuma bomo ke apa tu ada lah waktu tu, bin mak tu, tak kira hak tu. Kira dari segi hak sah, hak rasmi dalam kad kenalan, dalam surat beranak, dia bin ayah. Takut-takut kita kata Hasanah ni ayah. Tak, Hasanah ni mak dia. Ayah dia nya nama Abdullah. Mana? Sini ada. Nama ayah dia iaitu Abdullah. Surahbil bin Abdullah bin Al-Muta' dan seterusnya. Supaya ni lah Muhammad Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tu nama mak dia, bukan nama ayah dia. Sebab Sirin tu asalnya bahasa Farsi. Dalam bahasa Farsi nama orang perempuan Shirin
itu nama orang perempuan, bukan nama orang lelaki. Shirin tu makna dia si manis. Manis maksud dia. Jadi Arab dia jadi Shin tu tukar jadi Sin, Sirin. Hak sebenarnya Shirin. Shirin tu nama orang perempuan. Memang nama mak dia pun. Seperti ni lah Surabil bin Hasanah Muhammad bin Sirin, itu antara contoh yang dikaitkan orang itu dengan mak dia. Bapa tidak sebut ayah dia. Dia adalah sebab-sebab pula nya. Antara sebabnya nama ayah tu serupa dengan orang-orang lain. Jadi payah takut tukar. Ada juga lagu tu dengan sebab tu. Ada juga dengan sebab lebih suhu mak dia, dikaitkan dengan mak dia. Jadi dalam kalau kita perhati dalam bahasa Arab ni, kalau daripada bahasa Farsi, kalau shin tu dia jadi sin. Misalnya Syirwal, kita panggil seluar, orang Melayu kan, dia masuk Arab dia jadi Sirwal. Dia shin tu dia tukar kepada sin. Supaya Ibnu Sirin tu Sirin, asalnya Shirin. Jadi ni pun gitu. Jadi Abu Daud ni benda-benda lagu ni dia kadang-kadang dia royak. Takut-takut kita salah anggap lah. Sebab boleh jadi juga Hasanah tu nama orang lelaki. Jadi berapa banyak orang dalam bahasa Arab dia ada tak berbutuh lagu tu tapi nama lelaki. Itu masuklah Muawiyah, Talhah, ada macam-macam lagi, Ubaidah, padahal itu orang lelaki, itu bukan perempuan. Jadi dia ni salah seorang panglima perang lah. Dan selain daripada itu pernah juga jadi pegawai di Syam zaman Sayyidina Umar, Syurahbil. Jadi dia yang bawa Ummu Habibah ni balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Lepas tu seterusnya riwayat daripada Zuhri, Najasyi mengawinkan Ummu Habibah lebih kurang tadi lah. Ummu Habibah ni nama setengah kata nama dia tu memang lagu tu dah dalam bentuk kunyah gitu, Ummu Habibah. Setengah kata nama dia Ramlah. Orang kita buat nama Ramlah ramai tu mari sini. Mari sini. Kadang-kadang kita tak tahu mari mana kan. Tu mari sini. Kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mas kahwin 4,000 dirham. Maknanya ni paling banyak lah. Tapi sepakatan tadilah Sayyidina Umar kata 12 uqiyah tu berdasarkan hak kebanyakan. Tak kira hak ni. Lepas tu hak Nabi sendiri bui hak tu. Hak ni bukan Nabi bui. Menunjukkan mas kahwin ni orang lain boleh bui. Boleh bui. Dia sepuluh kita beli kedai lah. Kalau kita beli tiba-tiba orang lain bayar, jadi juga lagu tu lah. Hak ni pun orang lain dulu bayar mas kahwin. Sah ke tak? Sah. Supaya juga kita nak pergi Mekah, piti orang lain pun piti kita. Buat pergi Mekah, dia bayar tiket gapo semua lah. Sah ke tidak? Masa sepatu lama kan kita kata haji kita tak sah pula dah. Muka tiket gua tu dia orang beli belakang dah. Dah sah. Nikah ni pun lagu tu juga mas kahwin, tidak seperti hak kita. Kalau orang bui kita ataupun dia tak sebut pun kita, dia selesai. Dia pun selesai. Lepas tu tanya dia mau lagu mana. Tak apa. Jadi hak ni dia kata dia tulis surat tu kemudian. Setengah ulama kata dia tulis surat ni kemudian dia kahwinkan dulu. Lepas tu dia tanya Nabi lagu mana, nak terima. Nabi kata tak apa, terima. Mana terima ni kemudian selepas dia bui siap belakang. Tetapi hak sahihnya tidak begitu. Hak sahihnya hak ni pun tidak jelas menunjukkan dia bui dulu, lepas tu Nabi tak tahu kau satu, lepas tu baru tanya Nabi nak kau setuju kau. Faqabila ni menunjukkan selepas selesai semua, tidak jelas. Hak ni bahkan seperti hak lain-lain juga menunjukkan setelah selesai semua Nabi terima. Nabi terima untuk dia nak bayar tu. Tapi persetujuan tu diminta dulu lagi, sebelum pada tu lagi. Sebelum pada nikah tu Nabi tahu dah. Bukan tak tahu ke satu. Jadi sini nampak sekali tengok dia tulis surat ni setelah selesai semua. Lepas tu Nabi terima ni kemudian.
Jadi tidak sebagaimana hak zahir. Bahkan di sini pun serupa dengan hak lain-lain juga, berarti Nabi terima dah sebelum pada tu, setuju berlaku dah. Cuma hak Nabi terima ni dari segi dia nak punya mas kahwin sebanyak tu lebih daripada hak skala tu. Hak tu Nabi terima sini maksudnya. Bukan Nabi tak tahu ke satu. Nak nikah dengan Ummu Habibah ke apa tu tahu dah. Memang dengan persetujuan Nabi dah. Hak dari segi nak bui mas kahwin tu waktu Nabi terima dia. Setelah terima barulah Najasyi buat. Ini menunjukkan mas kahwin ni kalau banyak pun tak apa juga, sebab Nabi terima. Tidak kata hak mesti tetap terikat dengan mas kahwin hak dia bui kepada isteri dia hak lain. Tidak. Bila dia terima, mana hak ni pun boleh juga. Dan sahabat-sahabat dia ada lagi mas kahwin lebih mahal lagi daripada, dia tak kata gapo juga. Menunjukkan benda ni tidak ada ketentuan, ketetapan lah. Tidak ada ketetapan. Sebab tu dalam kitab ni dia sebut bawah tu, berdasarkan hadis ni ada ulama pegang, iaitu menikah ni kalau orang lain suka sakat, dia tolong cara kita tak tahu ke satu, dia tolong terima nikah. Jadi seorang ayah perempuan tu kata nak kahwinkan anak dia dengan satu orang tu, kita sebut dengan satu orang. Lepas tu adalah Hak terima ni, tu diri tak tahu, dia tak tahu ke satu, dia jauh terima. Dia panggil idza tawallahu fuduli. Mana-mana lagu tu tak ada berhubung gapo dengan tua diri yang aqidu sah in'iqadan mauqufan, tetapi dia terhenti atas persetujuan tua diri itu. Kemudian kalau dia terima, ya sah, boleh terus. Kalau dia tak terima, terbatal. Begitu. Ni berdasarkan hak ni. Berdasarkan hak ni. Tetapi hak ni kalau kita mengambil kira, kata Nabi SAW itu tak tahu kau satu. Ya jelasnya tidak gitu. Nabi SAW sudah tahu dah sebelum pada tu lagi. Sudah tahu dah. Bahkan Nabi SAW sudah atas dah utusan dia. Najasyi ni dia meneruskan kehendak Nabi saja. Bukan dia fuduli. Dia tidak fuduli. Mana-mana tak. Dalam keadaan Nabi SAW tak tahu langsung, tidak. Tetapi ulama yang faham gini ni, dia seseolahnya faham daripada hadis ni lah. Pada lepas pada tu baru dia tulis surat rakyat kepada Nabi setelah selesai tu berlaku. Lepas tu Nabi terima. Dia faham sini. Soal kita tak terima, soal lain. Tapi adalah yang terima hak ni lagu tu. Sebab tu dia kata sah. Dalilnya mana? Hak ni, kata dia. Kita tak terima hak tu. Sebab apa? Sebab banyak lagi riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi sendirilah yang menyatakan hasrat dia tu. Dan dia hantar dah utusan. Cuma Najasyi itu dia meneruskan, melaksanakan kehendak Nabi SAW. Dan hak dia nak buinya dari segi mas kahwin tu, Nabi terima hak tu. Bukan tak tahu ke satu, tapi nak rayaknya ada ulama hak faham gitu, dia pakai hak ni. Bab qillatil mahri, sedikit mas kahwin. Sedikit mas kahwin. Hak ni nampak panjang ni pula ni, kita sekatu dulu mana. Selepas daripada qala Abu Daud hasanah tumuk dia ada tambahan. Qala Abu Daud sekali lagi, Ubaidullah bin Jahsh masuk agama Kristian dan mati sebagai orang Kristian. Mana Abu Daud kata, dan dia berwasiat kepada Nabi SAW selepas dia menganut agama Kristian. Kata Abu Daud, nikah itu diakadkan oleh Uthman bin Affan ketika dia berada di bumi Habsyah. Jadi mana
Tiga lah qala Abu Daud ada. Satunya qala Abu Daud tentang Hasanah tu mak kepada Surahbil, bukan ayah. Yang keduanya Ubaidullah bin Jahsh ni tanassara, masuk Kristian dan mati sebagai Kristian. Tetapi dalam nuskhah ni tak ada. Hak ni dalam satu nuskhah ada sebut gitu. Boleh jadi ini sebagai satu catatan. Sebenarnya Abu Daud tak kata. Sebab tu orang-orang kemudian ni makna bahas tengok tak. Sebab kalau kita nak kira tak pernah sabah tu. Apa dia wasiat? Selepas dia menganut agama Kristian, duk bersimpati lagi dengan nabinya, bini dia tu biar nikah dengan nabi. Apa? Dan nabi pun terima teh. Hak dia pesan tu dia masuk Kristian, patutnya marahlah. Ada pula betul wasiat pula dah biar nabi menikah dengan bini dia. Dan dia masuk Kristian. Ada ke benda sabah? Tak pernah sabah tu. Benda yang tak pernah sabah. Lepas tu nabi pun nak terima. Patutlah dalam nuskhah kebanyakan tak ada ni. Tu benda penting juga tu. Kadang-kadang benda-benda nuskhah ni orang catat tepi, dia masuk dalam kadang-kadang dalam cetakan yang lain. Tu benda-benda yang kena perhatilah. Dan di sini disebutkan Uthman bin Affan yang jadi mengakadkan nikah. Ada beberapa pendapat lah, beberapa pendapat di sini. Wallahu a'lam sekali.